Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Baiklah, untuk tajuk tata bahasa seterusnya, kita masuk kepada kata ganti nama diri orang. Apakah maksud kata ganti nama diri? Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Terdapat 3 jenis kata ganti nama diri, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, dan kata ganti nama diri yang ketiga. Kita lihat dulu untuk kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama digunakan bagi menggantikan nama diri orang yang bertutur. Bertutur tu maksudnya orang yang bercakap. Atau lebih mudah kita katakan kata ganti nama diri pertama ini digunakan untuk diri sendiri. Kalau kita lihat dulu contoh untuk kata ganti nama diri pertama. Yang pertama ialah aku. Aku digunakan apabila kita bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan. Di mana aku digunakan untuk menunjukkan hubungan yang akrab. Okay? Jika kita rapat dengan seseorang, kita akan menggunakan aku. Dan apabila kita berdoa kepada Tuhan pun, kita menggunakan perkataan aku kerana menunjukkan hubungan yang lebih rapat dengan Tuhan. Seterusnya, yang kedua, saya. Saya digunakan apabila kita baru mengenali seseorang ataupun dalam suasana yang rasmi. Seperti contohnya seperti dalam kelas. Okay? Apabila berbicara dengan guru atau dengan cikgu, awak tidak boleh menggunakan perkataan aku. Tapi perlu menggunakan perkataan saya. Seterusnya yang ketiga, hamba. Hamba ni digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu. Yang keempat, patik. Patik digunakan apabila rakyat bercakap dengan raja ataupun sultan. Baiklah, yang kelima ialah beta. Beta ini digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Ingat beta hanya boleh digunakan oleh raja atau sultan sahaja. Okay, orang biasa seperti kita tidak dibenarkan menggunakan kata ganti nama diri beta. Yang keenam, seterusnya ialah kami. Kami ni digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang yang kedua. Dan yang ketujuh ialah kita. Kita digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang yang kedua. Okey. Baiklah, beza kami dengan kita ni, okay, cikgu pernah terangkan dulu, contohnya seperti dalam kelas. Okay. Cikgu dengan Sherilyn contohnya bercakap dengan Teh Yutong. Okay. Jadi cikgu akan membahasakan diri cikgu contohnya. Teh Yutong, kami akan pergi ke pasar pagi ini. Okay. Kami maksudnya melibatkan diri cikgu dan diri Sherilyn sahaja tanpa melibatkan Teh Yutong. Okay. Manakala kita Teh Yutong, kita semua akan pergi ke pasar pada pagi ini. Okay. Maksudnya kita tu saya, cikgu sendiri, Sherilyn dan Teh Yutong semua akan pergi ke pasar. Okay. Itu beza kami dengan kita. Jelas? Baiklah, seterusnya kita masuk pada kata ganti nama diri yang kedua. Kata ganti nama diri kedua ni digunakan bagi menggantikan nama diri orang yang diajak bertutur. Maksudnya orang yang kedua yang bercakap dengan kita. Okey, contoh kata ganti nama diri yang kedua. Yang pertama ialah awak. Awak ni kita gunakan untuk diri orang yang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Contohnya seperti kawan-kawan. Okey. Awak dah makan, awak dah minum.
Okey, maksudnya kita bercakap dengan kawan kita dan kita membahasakan dirinya awak. Seterusnya contoh yang kedua ialah anda. Anda ni kita gunakan untuk orang yang kedua apabila berhadapan dengan kita. Dan anda ni berbentuk lebih formal, lebih rasmi. Yang ketiga, engkau. Engkau ni digunakan untuk diri orang yang kedua yang rapat dengan kita. Dan juga boleh digunakan apabila kita berbicara ataupun berdoa dengan Tuhan. Contohnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku berdoa kepada engkau agar digunakan rezeki yang melimpah ruah. Contohnya. Okey. Baiklah, seterusnya. Contoh yang keempat ialah tuan hamba. Tuan hamba ni kita gunakan untuk diri orang yang kedua pada zaman dahulu. Okay, cikgu dah bagi nota dekat situ. Jika orang yang pertama menggunakan hamba, jadi dia perlu membahasakan diri orang yang bercakap dengan dia tu sebagai tuan hamba. Yang keempat, yang kelima ialah tuanku. Tuanku ni digunakan apabila bercakap dengan raja ataupun sultan. Dan yang keenam, kalian. Kalian ni kita gunakan untuk sekumpulan. Okay? Kalau tadi yang seorang-seorang, tapi kalian ni untuk sekumpulan manusia. Okay? Dan yang terakhir ialah kamu. Kamu ni kita gunakan untuk diri orang yang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Baiklah, seterusnya ialah kata ganti nama diri yang ketiga. Kata ganti nama diri ketiga digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya. Orang yang diceritakan halnya tidak hadir ketika itu. Okay? Contohnya, nak kita bercakap dalam kelas mengenai seseorang. Okay? Contohnya orang tu namanya Aminah. Tapi Aminah tu tak ada pun dalam kelas kita, betul? Jadi, itulah maksudnya menceritakan orang yang tidak hadir di situ. Okay? Baiklah, untuk contoh kata ganti nama diri ketiga. Okay? Yang pertama ialah baginda. Baginda ni kita gunakan untuk golongan istana sahaja. Okay? Contohnya untuk putera-puteri raja, raja sendiri ataupun sultan. Yang kedua, beliau. Beliau digunakan untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, guru dan pemimpin. Maksudnya orang yang ada jawatan lah yang dihormati. Okay. Yang ketiga, dia. Dia ni digunakan untuk orang yang umum seperti kawan kita dan juga orang biasa. Dan yang keempat, sekiranya orang biasa tadi tu ramai, kita perlu menggunakan perkataan mereka. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja untuk kata ganti nama diri. Okey, cikgu dah terangkan apa maksud kata ganti nama diri, iaitu kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang. Kita dapat 3 jenis kata ganti nama diri, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Okey, cikgu harap awak dapat membezakan setiap kata ganti nama diri yang cikgu dah jelaskan tadi. Okey, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Sehingga berjumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya. Terima kasih.